Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita. Sedangkan kita sambung tentang kita dalam fiqh muamalat, di mana pada sesi yang lalu dengan dua kuliah kita berbincang tentang babul wakalah, chapter of agency, maksudnya wakam dan perihal yang berkaitan dengan perwakilan. Kerana kadang-kadang kita tak boleh menguruskan harta kita sendiri, ataupun adalah urusan tertentu dalam amalan kita tak dapat uruskan, ataupun kita boleh uruskan tapi saja kita nak bagi pada orang lain, maka kita guna keadaan itu. Itulah keadaan wakalah. Lepas kita pakai agensi lah, kalau tertolak dalam kewangan masuk, wakalah itu merujuk kepada agensi lah. Wakil tu agen, dan kontrak ataupun urusan kita patuh disebut sebagai agensi, itu wakalah. Ataupun dengan peristilahan yang lebih khusus ialah authorization ke atas orang lain untuk menguruskan harta kita. Di mana ada 4 slot kurang-kurangnya yang saya telah kongsikan kepada tuan-tuan. Pertama ialah perwakilan agensi ataupun authorization yang umum yang disebut sebagai al-wakil. Jadi kita lantik seorang mewakili kita, maka dia wakil. Ada wakilnya bukan hanya dalam urusan kehartaan, financial transaction, tapi juga wakil boleh berlaku dalam perkara yang lain, dalam pernikahan, boleh wakil. Hatta Rasulullah SAW salah seorang isterinya dia kahwin dengan wakil. Dia bagi dia menghantar Abi Rafi dan bagian kapal yang lain untuk mewakili bagi dia Abi Rafi. Bila yang mana hanya dia pakai wakil itu, nak lupa sama kan sama. Ada dalam konteks atau praktis hari ini pun ada saja orang yang menjadi wakil untuk akad nikah kahwin. Bukan untuk akad nikah kahwin, untuk kahwin lah. Saya nak kahwin, tapi saya nak wakil orang untuk ijab baru. Boleh ke? Jadi bukan hanya dari sudut kehartaan, tapi juga dari sudut pernikahan. Mewakilkan dari sudut bukan nak kahwin itu, mengahwinkan. Jurunikah itu kan wakil tu. Patut sebenarnya tuan-tuan awak nikahkan anak tuan-tuan lah wali sebenarnya, yang menikahkan ni wali. Jurunikah tu bukan wali, dia hanya wakil kepada tuan-tuan, ya, untuk menikahkan anak tuan-tuan. Patut benar tuan-tuan wali kan. Jurunikah bukan wali. Tapi kita tengok hari ni ramai dah apa-apa berani lah mengahwinkan anaknya. Kita lihat dulu-dulu jarang tengok apa kahwin anak tinggi ni. Ada saya personally pun ada kawan yang kahwinkan anak sulung, dia wakilkan jurunikah. Dia kata nikah sendiri lah, jurunikah boleh. Dia kata nikah pada sendiri ya, bagus. Anak yang kedua, dia nikah sendiri lah. Apa sesiap aku nikahkan nikah, kahwinkan nikah boleh. Bayar. Itu lebih berkat insyaAllah. Lebih baik. Kata itu original lah, wali yang original lah. Ya. Itu wakil saja, jurunikah ni wakil. Boleh yang wakil menikah orang. Dan boleh jadi wakil-wakil. Kadang-kadang dalam slot wasiat ini kita panggil al-wasi. Tuan ada harta wasiat lah. Tuan kena latih seorang untuk menguruskan wasiat tuan setelah tuan mati. Kerana wasiat tidak berupa kuasa mendengar setelah tuan mati. Lepas itu wasiat boleh dari balik. Saya wasiat lepas saya mati,
rumah saya ke, tanah saya ke, kereta saya ke, dia hadiah pada bulan ini bulan. Ya, mana ujian itu bila kita nak serahkan harta kita, right away harta awal dia. Mana setelah kita mati. Apa itu disebut sebagai ujian. Awal guna istilah apa, perkataan apa, tak ada masalah dengan kita. Itu disebut sebagai ujian. Ya. Soalnya bila orang mati, siapa yang nak uruskan tu? Mesti ada seorang. Maka orang yang menguruskan itu, kita bagi otoriti dia. Itu disebut sebagai al-wasi. Seperti hari ini, dia ada cekak-cekak yang buat pengurusan harta wasiat ini disebut sebagai trustee lah. Trustee seperti yang top hari ini, as-solihinah, as-solihin trustee. Dan ada lagi beberapa yang lain. Ya. Saya lah semampu ada sambil-sambil makan tu berjumpa dengan seorang dia punya pegawai lah, pekerja dia tu kan, Rasma. Jadi saya tembak sebab saya ni tak boleh industri, kita tahu teori aja. Jadi kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam industri. Kita tanya awak kerja dah. Dan saya pun ada masuk usul lain tentang harta pusaka, pengusaha harta pusaka paraya. Antara yang diuji juga ada wasiat tu ialah trustee antara juga asal trustee dia tak faham juga ya. Tapi ada lagi cakap-cakap yang lain ya. Dulu-dulu kita lihat banyak waktu buat ni amanah raya berhak saja. Sekarang kita banyak cakap-cakap ada itu satu perkembangan yang baik. Bila ramai yang buat patutlah duit akan jadi lebih baik, perkhidmatan akan lebih efisien, harga lebih kompetitif. Kalau satu saya tak aja buat, kalau dulu amanah raya berhak dia buat, maka dia tidak ada persaingan. Ya, lagi banyak ada bagus, kita pun boleh buat pilihan. Ya. Nah itu dia bagi terhati. Awak kira mana orang yang mentaati harta wasiat setelah kita mati, mesti ada tak? Okey lah, tuan-tuan, bukan nak wasiat banyak mana pun. Tuan-tuan boleh saja lantik si tuan-tuan, ya, ataupun saja yang rapat tuan-tuan. Ya. Baik. Nah itu disebut al-wasi. Al-wasi pun satu bentuk wakalah, wakil tu. Kadang nazir yang menguruskan harta wakaf, kita sebut nazir. Lepas itu musim-musim masjid ni dibagi nazir lah, mungkin merujuk kepada istilah yang ada dalam tip muamalah, merujuk kepada pentadbir harta wakaf. Mungkin saya tidak tahu, kena tanya ya agama berapa ataupun tak tahu lagu dalam dewan ada kan. Tapi asal makna an-nazir ialah pentadbir harta wakaf. Kerana harta wakaf mesti ada pentadbir, mesti ada. Ya. Dan kebiasaannya ulil amri lah yang melantik yang menjadi pengurus benar harta wakaf. Ya. Tapi boleh saja orang yang kita nak lantik, boleh saja orang lantik. Tapi sebab kita kalau sikit-sikit tak payahlah guna hantar ya, kipas ya, apa-apa lah yang kecil-kecil tak ada. Ini kalau harta wakaf yang bakal ada besar, tentang harta tidak alih seperti tanah, seperti rumah, seperti bangunan, kita kena itu orang yang agama bawa dokumen apa yang patut tuan punya itulah. Kalau tanah di negara ini isi orang memang ada pula pengusaha harta wakaf di majlis Amerika saja. Baik. Itu disebut sebagai al-nasir. Dan juga boleh al-wali. Al-wali ini ialah pentadbir harta anak yatim. Dan ulil amri juga disebut sebagai al-wali. Kerana wali ini dia ada banyak dia digunakan dalam banyak surah, banyak ayat. Allah Ta'ala apa wali? Wallahu waliyul mu'minin. Allah Ta'ala itu wali orang yang beriman. Kita pun kalau beriman wali juga ya. Tadi Allahu waliyul mu'minin, Allah waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala wali orang beriman. Kita pun kalau dia orang beriman dan beramal soleh, kita wali Allah ya. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah Allah kata sebenarnya wali Allah itu tidak sedih ya, dan tidak ada kata-kata kata mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang bertakwa.
Tuan beriman, tuan bertakwa, tuan wali Allah. Okey, contoh aku dulu. Allahumma hdini biman hadait, wa afini biman afait, wa tawallani biman tawallait, wa tawallani biman tawallait. Doa supaya kita jadi wali Allah. Bukan jadi wali Allah, tuan-tuan faham macam-macam beri jalani wali Allah. Syekh Fahim, wali Allah. Syekh Nasbadi siapa-siapa, wali Allah. Artinya kita pun wali Allah juga. Itu kita dah minta dalam semayang tu. Okey, cerita dia begitu lah. Wali ni dia banyak guna pakai, bukan hanya dalam konteks kepercayaan seperti akidah Allah wali kita, kita wali Allah. Dalam konteks apa nama muamalah bersama, di mana salah satu sebab menguruskan orang lain menyebabkan anak yatim, tapi itu juga sebagai wali. Pengurus harta-harta yang tidak bertuan, al-amwal al-majhulah, non-property, juga disebut sebagai al-wali. Tapi di dekat kita ni yang menguruskan harta-harta tidak bertuan, atau harta-harta tidak diketahui tuannya, kita punya menjadi malah kebilang kita ya. Ada juga kian-kian ada dekat kita ni pun ada mak dia dulu dah jual tanah kepada orang hamba Allah lah, tapi hamba Allah tu dah tak ada balik Indonesia katanya, orang Indonesia, tapi dia jual tanah tu. Jadi bila mak dia mati, memang dia tahu pula tanah tu mak dia dah jual kepada katanya orang Indonesia. Orang Indonesia belum bisa di sini, sekarang tak ada kan. Tapi tak ada salah, itu dah dulu dokumen tadi. Awak jual, orang awak jual, awak ambil duit, dia jual kepada siapa pun. Dan harga tu bila awak mati, walaupun masih dalam kekuasaan awak, harga tu tak boleh diparaikan. Tapi dia kata ada wali ke parai tu, masih buat sewa lah kan. Ada dua-dua dah ni, apa boleh kata nak buat balik lah, dia kata tanah yang masih jual tu luar juga. Ialah zaman dulu tanah murah ya tuan. Dia punya YDB PIBD di Azmi tu ada 7 ekar katanya. 7 ekar 6 ekar macam tu lah dulu aja. Bapak dia beli tahun 7,000 dia. 7,000 dia. Tapi kalau sekarang dia dibagilah kepada dia semua. Ya, ada seorang di apa nama, kalau tuan tahulah di sebelum kasih biru sebelumnya ada satu surau, masih ada satu surau lagi itu kan, surau apa? Tahu tak? Sebelum kasih biru belah kiri itu ada surau kan, tak tahu nama surau. Lepas surau tu sikit ada lorong masuk, dia ada satu ni hamba Allah ni 9 hektar tanah, dia dah pangkal sesiap. Dalam tu rumah dia, rumah anak-anak dia, rumah adik-beradik dia, rumah desa dia pun dalam tu juga. Desa dia suruh buat rumah dalam tu juga. Pasal tanah luas, nak buat apa? Jadi dia suruh kerabat dia yang dekat-dekat, apa lah anak-anak dia buat rumah dalam tu. Jadi macam taman pula dalam tu. Dan dia ada suruh dia sendiri dalam tu. Dan dia pernah panggil lah saya pergi kuliah kat situ. Saya dan tengok 3 kali saya kuliah kat situ tu. Lepas tu, tak. Kita tak boleh terus jalan kuliah, ada semua orang bantah lah dia kata. Masa dia kata, tak wahami. Tak apa lah. Yang penting dia tak ambil juga. Masuk kuliah tu, dia ambil dia. Ambil kau mau. Ada lagi yang jalan tu macam mana. Kali tak putih ambil. Boleh masuk-masuk ke dalam kan. Dalamnya macam dia lah kan. Dia kata dulu bapak dia satu dia beli tanah tu semelekan kan RM2,000 saja. Tengok tahun 60-an macam tu lah. Boleh ke bapak dia, boleh kat dia macam tu lah. Tahun 60-an semelekan baru RM2,000. Kat 60-an 70-an macam tu lah. Dulu kan memanglah macam murah, tapi
Macam arwah moyang saya pun beli tanah 2 ekar baru 3 ringgit. Tapi sekarang kalau dijual mau 3 juta. Tapi dah bagi-bagi lah. Masih dapat kebahagiaan dari arwah saya. Baru juga orang juga ada duit je beli tanah. Ada duit je beli tanah. Pasal aku beli tanah tu. Kita beli tanah. Mundur balik. Sebelum tanah tu kita dah. Kata harta tak kuat dia. Itu lah. Tak kisahlah. Ada tulihan harta tumpah ini mesti ada pentadbir. Aku orang Malaysia ni dah sudut pengusaha agamanya, khusus dalam bab harta tumpah ini kita ada jabatan menguruskan jabatan kami ya. Baik. Okey, jadi apabila orang lain tu, tapi kalau tuan ada apa nama soalan boleh dia soalan. Dan saya ada sedikit juga tentang agensi atau perwakilan dalam urusan perbankan dan kewangan Islam, di mana memang wakalah digunakan pakai secara meluas. Boleh kata apa-apa urusan tuan dengan bank atau dengan mana-mana isi kewangan yang bukan bank atau dengan kampung haji, dengan KSB atau apa-apa yang tertempat lah atau di online pun yang saya sosial mesti ada wakalah. Wakalah ni mana mewakilkan ya? Sebab kadang-kadang kita tak ada buat sendiri, kita wakil dia kan. Dia pun ada wakil kita. Kita orang itu aku wakil kamu, wakil kamu. Dia tak ada masalah. Dan wakalah ni kebiasaannya dia menjadi sebagai tambahan kepada kontrak yang ada. Ya? Baik. Jadi kalau untuk bagi, untuk bagi kereta, untuk rumah atau untuk tambah dia berbagi, dia mesti ada wakalah. Mesti ada. Ya? Baik. Malam ni saya nak beritahu tadi yang baru nanya. Itulah bab simpanan. Babul wadi'ah. Wadi'ah ni maksud simpanan ya, dalam bahasa Arab ya. Yang pertama kita panggil depository, the chapter of depository ya. Bab simpanan. Okey, saya baca dulu dia punya poin-poin dia. Di mana saya letakkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Definisi dan hukum, kebaikan, rukun dan syarat juga, kategori, kemudian simpanan detailnya. Baik, ada tulisan simpanan tuan, sebagaimana juga bab-bab yang lain, dia biasa ada 2 lah. Satu ialah basic dan fundamental. Kita belajar bab jual beli hari. Kita belajar basic dan fundamental terlebih dahulu. Kita belajar tentang tempahan, kita belajar tentang basic dan fundamental berkaitan dengan tempahan. Yang mana itu semua itu merujuk kepada definisi, hukum, syarat ya. Dan juga kategori. Kebiasaannya dalam mana nampak 5 ni mesti ada. Ini basic dan fundamental dalam semua bab atau tajuk yang ada dalam mana. Itu satu segmen kita ada. Segmen yang kedua ialah yang melibatkan praktis dan pengamalan hari ini. Boleh jadi di peringkat kita, boleh jadi di peringkat perbankan, di kewangan, boleh jadi di peringkat agama, macam tu lah ya. Dia tidak ada 2 segmen. Macam kita lah, kita belajar asas kepada muamalah ni buku-buku klasik. Kerana buku-buku klasik ni dia memuatkan benda-benda macam tu lah. Ini muatkan. Kemudian di ada side ataupun segmen yang satu tidak boleh tidak, kita juga mesti mempelajari amalan dan praktis pada hari ini. Kerana asas dan fundamental itu kita kena tahu. Baru kita boleh tahu tentang amalan pada hari ini ya? Kerana semua pergi ke situ. Sebab itu kalau kita belajar ilmu amalan lah, kita akan belajar dulu asas dan fundamental. Yang kebiasaan kita akan rujuk buku lama dan buku lama. Kita baru kita akan rujuk yang buku moden ataupun yang kontemporer. Yang mana dia lebih merujuk kepada pendapat semasa, fatwa semasa ya. Macam di mana pun sama kita akan belajar asas dan fundamental merujuk kepada hal seperti itu. Kemudian kita akan tentulah tentang simpanan di kewangan, di perbankan ya, dan bukan perbankan juga. Kerana pada hari ini juga simpanan antara yang terbesar lah dalam proses kewangan Islam lah pertama. Atau kalau bukan kewangan Islam, kewangan komersial pun simpanan adalah apa nama kontrak yang top lah. Habis itu tidak dapatkan duit daripada orang awam macam mana?
dana yang ada di pekak keuangan semua daripada dana orang awam. Kita lah, dia ada banyak. Kalau kita baca SOP negara, kita dana-dana yang ada di perbankan, dia ada beberapa orang. Kalau ini adalah deposit kita lah, kita lah. Di samping dana daripada pelaku dalam dan luar negara, mungkin juga daripada gerakan dan juga pemberian kerajaan, sumber kepada kewangan ini dia banyak. Ada pilihan kita nak tahu kalau tuan popular dengan semua ada atau ada simpanan dan simpanan ini pun dia ada berbagai-bagai. Kalau dulu tempat dia very strict macam jual beli lah. Kalau dulu dia very strict ya. Kalau pelaporan, kalau dulu dia very strict kalau judi dulu very strict tapi hari ini banyak yang saya sebut berhidayah ada saya buat event. Dalam event tu dia jual lah kupon. Kalau bukan saya pun mana-mana agensi kerajaan, bukan kerajaan, sekolah, mesti ada banyak berlaku kan? Jadi kalau saya pun dulu pernah buat, saya kata ini bukan judi lah, saya kata ini subah haji. Ini memang subah haji. Tapi saya pernah buat juga. Kalau orang ikut saya ada tegur juga. Saya kata ini bukan subah haji, ini memang judi. Jadi kalau nak buat balik ayam. Okey, kita buat event, kemudian kita jual kupon. That's okay, boleh saja. Ya. Cuma bila tuan-tuan buat pertandingan atau buat jabatan, bayar dengan kupon itu, yang mana dia punya objektif dia hadiah. Jadi, apa-apa hadiah dia dibeli daripada orang kupon tu. Dia order dengan supplier, dia akan bayar dan orang after dia. Kenapa? Sama. Yalah, bukannya semua ada pertandingan dan jabatan, tapi dalam banyak-banyak event yang ada dalam kaliber tu mesti ada dalam pertandingan. Okey, ada pertandingan sepak bola. Okey, masuk kupon. Apa ni? Kupon yang RM2. Okey, masuk kupon yang RM2. Sepak bola. Masuk lubang dapat ada. Masuk lubang dapat ada. Saya telah cerita. Ini sekian ni. Itu di sama sekali. Because awak yang awak masuk tu, kupon tu RM2 tu. Awak beli kupon tu. Jadi ada yang awak dapat tu, awak masuk RM2 tu, memang ni anak hadiah lah. Jadi the subject matter ataupun maudu akad dia nak hadiah. Menerusi yang awak bayar. Awak bayar. Kalau untuk hadiah dan tidak ada apa-apa pertukaran, itu judi lah. Ini bukan indirect, memang direct pun. Apa lagi yang awak buat? Lempar pin. Oh, lempar pin. Tapi masuk kupon dulu. RM1, RM2, RM3. Kalau kena tank, dapat hadiah. Judi tak? Okey, kalau hadiah itu diberi oleh pihak ketiga, masih tidak lepas daripada judi. Ia bukan judi, tapi ia subah kepada judi. Hadiah itu kalau orang bagi pun, dengan sebab awak nak bayar juga. Wang awak bayar untuk dapat hadiah. Soal hadiah itu dibeli daripada duit awak atau bukan dia awak, itu bukan soalan. Selagi mana tidak ada pertukaran, maka ia adalah lainlah. Kalau beli dan menang, awak beli. Kemudian siapa yang beli berpeluang untuk menang, mesti jabatan, itu tak apa. Kerana maudu apa? Subject matter ataupun objektif kita bukan hadiah tu. Objektif kita beli barang. Cuma kami sambil beli barang, kami cari apa hadiah. Cuma kalau hadiah tu begitu besar lah, sehingga orang beli bukan lagi orang nak barang, tapi nak hadiah, maka ia boleh termasuk dalam syubhat lagi. Kalau ulama tahun ini guna Ibnu Taimiyah, dia tak suka kalau hadiah tak macam dulu saya kat saya buat kontak je lah, mana siapa yang beli dia layak untuk dapat hadiah. Hadiah apa? Kata pihak untuk harga RM1,000. Jadi orang beli barang tu bukan guna barang lagi, orang dah guna hadiah, dia lari lagi. Asal-asal ada tak apa sebab tapi ni mana sampingan. Hadiah kalau sampingan tak apa. Yang betulnya adalah pertukaran. Awak bagi barang seperti duit, tapi daripada sedikit keuntungan yang awak dapat, awak nak bagilah kepada kan awak, tapi memang penting strategi.
Jadi apa buatlah adik-adik tertentu, maka boleh. Itu bagi tapi mana sampingan. Add-on kepada kontrak yang ada. Kontrak itu sampingan. Tapi kalau benda itu sudah dijadikan objek utama, dia seakan-akan bukan sampingan lagi. Malah orang akan beli, walaupun dia tidak mahu. Tak sibuk benda tu. Tapi pasal sahaja. Ya, tak berjawab ni lah. Ada tu lihat, kena tengok juga lah, ya, macam mana. Ada order nampak ni, ada order. Tapi kalau kadar sampingan tak apa. Beli dah menang, tak apa. Jadi ada pertukaran. Ada itu hanya sampingan saja. Tak apalah, ada yang maha pun, ada lah kata boleh. Ada yang maha juta-juta pun tak apa macam baru ni kan. Beberapa hari lepas ada jutawan kosmetik. Tapi kenapa beli kosmetik dia tuan? Bakal dapat hadiah 4 kereta mewah. Alphard. Alphard berbayar harga almost 3,000 lebih. Ada dia dapat. Dia ketahuan kan. Dia bagi hadiah dan tak. Oh, orang beli sampai berpuluh ribu dia punya produk. Ya? Tapi sebagaimana dia tidak menaikkan harga, hadiah itu hanya kadang-kadang nak kita nak. Ada dia orang nak kata boleh-boleh. Ada baik itu tapi nak tak apa. Ini tak ada pertukaran apa-apa. Bayar tu memang tu hadiah. Balik lah. Ya. Apa dah lalu? Oh, sila tabung. Pokok tu masuk dalam tabung. Kemudian akan dicampur tabung. Pokok ini. Oh, tadi okey juga ada juga main sepak-sepak, balik-balik. Ini dah ada. Oh, tadi pasal kemahiran. Degree dia level. Degree dia dah sikit dah. Di juli juga. Tapi dia dah sikit dia level. Tapi kalau pokok je pokok. Pokok je duit. Cabut. Itu only based on luck. Betul-betul di atas data nasib. Waktu tu tak ada beza dengan waktu. Tak ada beza dengan marketing. Tak ada beza. Ya. Lepas tu saya katakanlah kepada seorang kawan dari kepada dia ni satu institusi yang banyak buat khusus kepada kawan-kawan kerajaan. Kata buatlah khusus tentang judi dan sebagainya. Kita banyak buat program-program yang ada khusus untuk ini. Dia kata, Ustaz ni lah saya buat. Saya cikgu sekolah je. Baik, ala tulihan apa nama? Siapa? Jadi judi ya. Masa pergi judi ya. Okey, begitulah ya. Apa simpanan Okey, simpanan tuan-tuan. Pertama definisi. Definisi ini dalam Arab dia panggil tarkul mal ain dalam ghairi lewat dia kata. Kita bagi harta kita pada orang untuk dia jaga. Itu disebut oleh Ahmad Musa dalam buku dia Hidayah itu Tafsirul Al-Mutanabbi. Kalau Syekh kontemporer juga dalam buku beliau ada di Tamamul Minnah, buku yang mendapat endorsement atau penerapan di tanah Arab lah, di Mesir. Ada buku fikih moden yang amat baik sekali. Dia kata yang ta'ul ma lima yakum bihafni wa si'alani. Sama juga kita bagi duit atau harta atau satu benda yang ada nilai pada seseorang untuk dia memeliharanya dan menjaganya. Maksud kita dia adalah simpanan kita bagi orang jaga. Simpanan merujuk kepada seseorang meletakkan suatu barangan di bawah jagaan pihak lain. Itu je yang saya definisikan. Ya. Ini dinamakan wadiah. Wadiah itu Arab ya. Ya. Kalau dulu-dulu akaun simpanan air. Ya. Sekarang ada juga akaun simpanan air. Ya. Ada setengah bank dia tak pakai akaun simpanan air. Akaun wadiah ataupun akaun wadiah air. Kalau simpanan air itu maknanya dia simpanan yang wadiah itu. Walaupun dia tak nama wadiah. Kerana wadiah itu sendiri adalah simpanan. Lagi best, akaun simpanan wadiah air. Wadiah itu simpanan itu. Orang Melayu ni suka ambil perkataan Arab dia gabung orang Melayu. Dekat dia word. Hari Raya, Aidilfitri. Hari Raya tu Hari Raya lah. ID tu Hari Raya tu. Fitri lagi. Patutnya Hari Raya Fitri. Patutnya. Nanti semua anak jadi AJK di Dewan Bahasa dan berkata anak kau buat perkataan. Anak silap-silap dulu tuan. Jadi pegawai di Dewan Bahasa berkata. Sebab lepas anak grad, anak dapat offer untuk sambung master dan PhD dia percuma. Ada 4-5 orang yang dapat offer ni. Pasal anak dulu mesti sekolah kan. Anak daily
Tak adalah komplek. Komplek adalah kan, 4.0 tapi kat sekarang. Ini nak 5 orang, 4 atau 5 orang yang dapat offer boleh dibimbing bersama masa dan PhD percuma. Dia punya masa dah tempoh 6 atau 7 tahun. Lepas tu kena kerja dengan dia lah 6-10 tahun. Dapat offer tu lah. Dan kawan lah, seorang memang ambil Dr. Hanafian ya. Ada doktor, ada doktor Hanafian. Dia pergi DPP mungkin sampai doktor lah. Tapi dia tak syaratkan. Saya ingat ada Pak Noor dapat ya. Yang mana top scorer lah ya. Saya ada sedih tu. Orang belajar agama sekarang DPA 2.5, 2.7. Kalau macam saya kan nak belajar lagi. Ya, belajar bagilah. Saya anak buah saya masuk STM yang ambil diploma wang Islam. Saya tu ambil wang Islam tu. Dia kata mesti terima kenapa? 3.5 kata. Kalau buat 3.5 ramai orang dapat 3.5. Alhamdulillah dia dapat 3.5. Dia grad daripada diploma 3 tahun dapat 3.5. Lalu istirahat dan berjalan. Nak tamu degree dan master Romi dan degree. Ya. Okey. Jadi kita syukur ni, tapi tak ada masalah tak tersebut. Alhamdulillah wajah yang kecil boleh oleh simpanan. Kemudian ia harus kerana tidak semua mampu menjaga hartanya sendiri. Atau mungkin ada keperluan pada masa atau situasi tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharuskan satu perkara, melainkan ia ada kebaikan untuk manusia. Ini kita imani sebagai seorang muslim. Ya? Macam dulu disebut Allah Taala mengharuskan jual beli. Dan Allah Taala tak pernah sebut tentang cara jual beli dalam Quran. Pada Nabi sebut lagi sebab itu praktikal Rasulullah zaman tu. Tapi dalam Quran tak ada. Lepas tu kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Inna Allah abaha al-bi' wa lam yubayyin kayfiyatahu fa wajaba al-masiru ila al-urfi. Allah Taala haruskan jual beli, tapi Allah Taala tak pernah sebut tentang tata cara. Maka ia mesti kembali kepada uruf. Dalam hati Nabi itu uruf masa Rasulullah lah. Kita uruf berdari. Dan tak ada Nabi kata tuan, banyak hal kita pegang uruf. Customary practice dia panggil. Ya. Macam konsep serah terima. Kalau dulu-dulu serah terima semua baik fizikal. Awak bagi duit, saya bagi barang. Mana ada serah terima secara hukmi, secara konstruktif. Tapi hari ini banyak serah terima semua konstruktif. Betul tak? Ji, hutang RM1 Haji transport online. Transport saya tu dia panggil kau buat hukmi dia tu. Serah terima secara hukmi. Tak berlaku dekat mata. Maya ada. Lepas tu saya nak bayar pula. Transport kali. Saya dah bayar tadi. Benda tu berlaku lah. Duit tu berlaku lah. Boleh. Sebab wang haji transfer pada saya boleh dapatkan pada bila-bila masa duit. Aku sudah dikira memberi hutang. Saya juga setelah saya transfer duit haji. Haji boleh dapatkan balik duit haji pada bila-bila masa. Manusia kau haji lah. Maka saya sudah dikira membayar hutang. Walaupun perpisahan atau serah terima itu berlaku bukan secara fizikal. Hari ini tuan-tuan. Tak ada korang lah pertamanya. Islami ke bukan Islami ke. Serah terima secara konsultasi sudah dipakai secara mula. Which is, ini tidak ada pada zaman dahulu. Tak ada. Tapi huruf. Itu kata Ibn Qudamah. Boti balik pada huruf. Ya. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan agama. Ya. Dengan prinsip-prinsip yang ada. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, banyak benda yang boleh atau tidak boleh diukur manusia rentang. Batasan masa. Kalau dulu tuan, banyak benda boleh atau tidak boleh hanya diukur manusia batasan masa ada aliran tertentu. Kalau mazhab Syafi'i kata haram, tahu bukan haram. Sampai bila-bila, sampai mati tu kan. Contoh. Kalau mazhab Hanafi kata haram, dia betul-betul based on macam cara dia. Tahu? Dia tak kira Qat'i ke, Zonni ke, pasal ada hajat ke, keperluan dia tak ada. Tapi lah ni hajat dan keperluan of course lah darurat diambil kira. Tuan-tuan,
hingga dia boleh overrule hukum haram yang ada, bukannya dalam mazhab tertentu, bahkan dalam Islam terang. Apa kalau benda itu menyebabkan dia ada perimeter baru pula yang guna pakai, yang tidak dipakai pada zaman apa dia? Benda yang haram, tapi ia hanya bahasa beristihad. Mungkin mazhab Hanafi kata haram, tapi mazhab Syafi'i kata halal. Mungkin mazhab Syafi'i kata haram, mazhab Maliki kata halal. Macam tu. Tapi ada haram dan halal, maka dia kata boleh kita amalkan saja dari mana ada hajat dan keperluan. Ada hajat je. Jadi macam mana tu tadi tu, macam kita Malaysia ni katanya mazhab Syafi'i lah. Memang negeri ada mazhab Syafi'i, ada tentang itu kan, diwakil dalam itu. Tapi dalam bahasa ni dia dah dapat cara. Ya, kata tu. Kata walaupun mazhab Syafi'i kata haram dalam banyak hal, tapi kerana ada hajat dan keperluan, maka kita ambil mazhab yang benar. Itu dipanggil benda-benda yang tidak qat'i, yang haram melibatkan ijtihad, kata mazhab tertentu, kita boleh saja amalkan. Ya. Kalau benda itu qat'i sekalipun, qat'i maksud semua ulama sepakat, semua mazhab sepakat, benda tidak boleh, masih boleh diamalkan jika dia melibatkan darurat tertentu. Macam di Europe, ulama di sana dia punya fatwa organisasional memfatwakan harus untuk urusan dengan banking konvensional. Awak nak simpan duit, awak nak buat pinjaman, awak nak buat bisnes, dia kata harus. Kata harus. Pada sana mana ada Islamic bank? Pasal apa dikeluarkan fatwa itu? Bukan hanya untuk orang yang berada di sana. Mungkin ada rakyat Islam yang berada di negara yang lain pergi buat kerja itu, macam mana dia pernah berusaha dengan bank konvensional. Dia kata ni, kenapa darurat? Ada apa isi darurat pun kita dah banyak guna pakai. Tuan-tuan, cuma belajar tak belajar je. Betul ada SP. Ada SP. SP ni dia kata halal. Dia kata halal kan? Mana dia kata patut syarah. Kalau ikut betul-betul patut syarah, tak patut syarah. Ya. Okey. Dia punya investment SP ni sebenarnya masih ada yang haram. Dan keadaan syarah, kalau bercampur antara halal dan haram mesti dipastikan banyak mana halal dan haramnya. Tapi Islam tak standard berapa-berapa. Tapi ulama adalah beri pandangan-pandangan itu. Dalam konteks masa tu, kita punya institusi yang kontrol pelaporan ni Security Commission lah, SE. Kita boleh aja download dekat internet kita resolusi. Ada beberapa ada dua yang saya download saya baca kan. Ada dua version, satu bahasa Inggeris, satu bahasa Arab. Tapi ada dua version lah. Ada dua resolusi. Which is dari ikut standard dia, tak boleh lebih 5% lah. Contoh kita nak melabur, saya tak besar. Jadi kita kena tahu lah pelaporan yang halal tu macam mana. Kalau dia halal dia tu kurang daripada 95%, atau dengan arti kata lain, kalau yang haram tu lebih dari 5% tidak boleh. Itu yang saya kan. Kalau kurang tak apa. Contoh yang haram 4%, yang halal 96%, tuan boleh melabur. Cuma tuan kena buat cleansing lah. Bila tuan dapat dividen nanti, tuan kena keluarkan berapa persen haram. Hamdan. Bukan tak ada bulan tu. Kita tengok dunia hari ni, kita nak cari yang satu syarikat besar, giant company, giant besar-besar ni, kita ingat dia melabur semua benda halal lah. Nak cari betul-betul 100% pelaporan dia halal, tak ya kan? Lepas tu dia keluarkan parameter itu, dan memang ulama boleh bahaskan. Isyak, azan. Jadi 5%. Di mana AFP dia bukan 5%, dia more than 5%. Azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Jadi SB dia lebih 100%. Yang tak patut salah tu 30% akan juga ya. Lepas tu tutup berapa SB dengan dividen tu tutup masih wajib buat klinik. Untuk dapat dividen 30% sebagainya 40% lah. Tutup kena dia banyak untuk dapat dividen kena bersih. Bukan semata-mata SB dah halal, dia punya dividen semua halal lah. Tutup masih wajib buat klinik ya. Lepas tu dulu pernah ada isu SC dengan SB ni dia beragami sikit. Pasal SC kata perempuan SB masih tak patut syarah, more than 100%. Tapi SB kata kami ada prediktor kami sendiri, walaupun dia more than 100%, dia nak ada 30% dia tu. Tapi dia ada prinsip jaringan masalah dan sebagainya. Jadi dan sebagai ilmuwan dia masuk keharusan ASB ni dalam darurat. Dalam jenis-jenis yang kita baca tentang perbahasan ilmu masa tu sama di Malaysia tentang keharusan ASB darurat. Ya. Kerana ini salah satu dana emas terbesar di samping dana-dana yang lain. Itu opsi 3 tu. 1 tambah lagi, 2 ASB, 3 ASB. Jadi kalau tidak disebabkan darurat, berarti masih haram, masih tak patut haram lah. Lepas tu dulu-dulu kata-kata negeri semua fatwa tak patut haram kan, baru aja ya. Macam mana baru je nak tahun 2016 lah kot. Tapi kata-kata hari ni dah menerima bahawa ASB ada patut haram. Tapi mereka mengakui bahawa masih ada. Sebab ASB pun dia janji dia akan melakukan peningkatan lah daripada satu masa kepada satu masa supaya 100% patut jalan. Dan setahu saya masih belum capai lah. Dia pun ada buat perbincangan yang ada dulu. Kawan saya pun ada buat perbincangan dulu. Tapi kita boleh beritahu juga ya. Banyak orang yang dimakan darurat ni cukai. Cukai mazhab Syafi'i haram. Kalau buka buku mazhab Syafi'i termasuk buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Satu mufti wilayah dulu tu bila berdebat cukai dalam Islam. Dia akui bahawa majoriti ulama termasuk Islam mazhab Syafi'i mengharapkan cukai. Tapi hari ini cukai tak jadi harus. Ke mana cukai? Ke Islam darurat.
Karena kalau cukai tidak diharuskan, masih berpegang kepada fatwa lama di atas dasar itu. Hati Nabi banyak Nabi kecam cukai ini. Sebab itu kalau kita buka buku 70 dosa besar Zahabi, pengutik cukai salah satu daripadanya. Tapi sama ke tabiat cukai kerajaan dulu-dulu, even before the prophet, dengan kerajaan sekarang? Beza kan? Kerajaan cukai itu lah darurat. Ada juga ulama atau masa meletakkannya di bawah masalah hajar. Tapi saya ingat sebagian yang lain letak dalam darurat. Kerana kalau cukai diharamkan, maka kita Amerika, siapa nak cover atau nak tanggung pokok ni, jalan raya, elektrik, apa benda-benda macam ni, siapa nak tanggung apa? Kerajaan boleh kolek, kalau cukai tak boleh dikutip. Kerajaan kolek itu darurat tu. Kita jangan ingat darurat ni hanya menyebabkan hidup dah mati. Kalau dulu ya, zaman-zaman klasik dulu, ulama-ulama kita tahu. Kalau sebut darurat ni, hidup mati je lah. Makanan tak ada, kalau tak makan mati, tak boleh makan babi. Air tak ada, kalau tak minum mati, boleh minum arak. Atau tak macam tu je. Hari ni darurat tak dikeluarkan. Cukai darurat tuan. Dah banyak lagi lah yang lain. Ya. Alhamdulillah, wadiah ni kita ada isu. Dia harus, kerana manusia tidak mampu menjaga harta sendiri dalam keadaan. Ataupun dia mampu, tapi saja-saja dia nak orang yang jaga di atas sebab-sebab tertentu. Maka Allah Ta'ala beri keluasan. Malah simpanan-simpanan, wadiah-wadiah, depository telah diamalkan. Saya ingat sebelum daripada Rasulullah SAW, dulu-dulu sudah diamalkan. Pasal ini ada tabiat manusia. Ya. Kemudian dia kata simpanan adalah amanah yang mesti dipelihara dengan baik. Ini merujuk kepada amanah ini merujuk kepada simpanan amanah lah. Kerana simpanan dia ada dua ya. Satu simpanan amanah, satu simpanan jaminan. Jadi kalau saya tidak tunai jaga barang saya, dia ada kemungkinan dua. Pertama, haji tidak bertanggungjawab. Haji cuma jaga saja. Itu dipanggil wadiah yang amanah lah. Maksudnya haji hanya pemegang amanah saja. Di mana kalau orang tu hilang, rosak atau seumpamanya, haji tidak bertanggungjawab. Yang mana di backup bawah ni itu namanya kita berarti kan. Saya nak balik kampung untuk kita tinggal rumah haji. Kalau jaga mustika saya ni, saya nak balik kampung tinggal haji itu dia dalam untuk saya. Yalah, saya kunci siap-siap untuk ini untuk ada rumah haji. Tiba-tiba mustika hilang. Tak tahu malam tu peduli pada bawah itu banyak juga peduli dia dah. Orang ni semua ada hilang ni kompresor. Haji kena ganti ya. Haji kena ganti. Boleh saya kata haji, haji kena haji mutu saya sebab saya dah minta tolong haji jatuh kan. Haji kena ganti tak? Pada asalnya haji tak payah ganti lah. Sebab asal-asal simpanan ialah amanah. Walau bagaimanapun ada 7 atau 8 situasi simpanan ni dia boleh bertukar simpanan berjaminan. Maksudnya haji kena jamin. Kalau hilang haji kena ganti, kalau untuk haji kena tanggungjawab. Ada certain keadaan. Ada 8 semuanya. Nanti saya akan uraikan pada kadang-kadang. Nah ini di backup kita. Pada ini basic yang paling itu. Mula saya akan sentuh tentang simpanan di bank lah. Kerana di bank atau orang Islam ada macam-macam jenis simpanan, macam-macam jenis deposit. Malah kalau kita baca buku The Modern Banking Depository, ada satu bab yang amat besar. Ya. Kita ni tahu simpan duit di bank kan. Tapi kita tak tahu betul-betul tetap bersih. Nanti saya akan masukkan. Tapi kita bicara sepakatan. Jadi ada haji itu haji tak haji lah pada asalnya. Ya. Sebab saya berpilih tu aja. Haji tu siapa pun. Tapi kalau haji, ada saya dengan motor kan, kunci saya tinggal juga. Haji nak mari surah, naik motor saya, balik kunci. Haji nak pergi kedai kopi, naik motor saya, balik kunci. Itu hilang. Maka haji kena ganti. Wah haji guna, haji wajib jadi. Sebab itu hukum agama ini, walaupun kita tengok tidak krusial atau macam tak penting, tapi mustahak. Sebab saya selaku orang yang berikan simpanan pada haji, perlu tahu adakah haji bertanggungjawab atau tidak. Dan haji selaku menerima simpanan, kena tahu juga adakah aku bertanggungjawab atau tidak.
Dan kalau kita tak belajar hukum kan, kita tahu kan. Memang rasanya tak tanggungjawab, tapi dia ada sesuatu dia kena tanggungjawab. Contohnya istiqmal al-wadi'ah. Bila haji guna saja, haji kena tanggungjawab. Bukan hanya hilang, ada wasot bahawa ini haji kena tanggungjawab itu. Di samping adalah beberapa sebab-sebab yang lain yang kita akan fokus pada kuliah kedatangan insyaAllah. Persoalan bagi soalan ringkas, saya pun jawab ringkas. Kenapa? Harus ke halal? Harus ke haram? Oh, mesti saya kata harus sebab saya pun ada duit kat situ. Isyak laman 27 kan? Bermain dari Isyak 825 kan? 828 kan? 10 minit tak? Tak apa, saya jawab 10 minit. Okey, Haji tanya tentang DJ simpanan premium. Biasanya lah ya. Apa hukumnya? Dia sudut syarah compliance, patut syarah. Jawapan dia lah, patut syarah. Ya. Kenapa? Kerana pertama ialah kerana kontrak yang dia guna lah. Di mana kontrak dia guna ialah kontrak ada apa? Anak dulu. Dia pakai kontrak mudharabah. Bukan mudharabah. Mudharabah. Ya. Maksudnya mudharabah ini menunjuk pada pelaku dalam pelaburan. Kita bagi modal, orang guna tahu modal kita untuk berniaga. Itu asalnya. Ya. Di mana memang ada dalam timah lah babul mudharabah. Ya. Bab mudharabah. Mudharabah ni maksudnya kita bagi orang yang kita. Ya. Dia ada beberapa bentuk. Satu ialah kita bagi orang. Satu lagi kita bagi duit, dia pun bagi duit. Sama-sama orang. Ini dalam bab perkongsian lah. Jadi kita dah dapat bab perkongsian dulu. Tapi kita tak tentu bab ni. Tak tahu lah. Anak kuliah dia pakai model mudharabah. Maksudnya kita bagi duit. Bank dalam duit itu. Kemudian keuntungan dikongsi bersama. Itu lah mudharabah. Mengikut kadang-kadang keuntungan yang disetujui lah. Haji tahu tak berapa nisbah keuntungan antara haji dengan bank? Haji selaku depositor, bank selaku penerima deposit atau pengelola dana ni lah duit ataupun pelaburan. Haji tahu berapa nisbah haji dengan bank? Ada dalam produk disclosure mesti ada. Mungkin dalam dia itu tak ada. Tapi dalam produk disclosure ada. Karena aku tak ingat. Saya ingat minggu berapa nak dulu. Tapi sikit lah. Tak banyak lah. Jangan dan nanti. Ingat satu persen dia dulu. Ini buat nantilah lewat. Ala kuliah dia ada peraturan tertentu. Contohnya 10% untuk haji, 90% untuk bank. Ada dua. Maksudnya kita bagi duit untuk dirun duit itu melabur di tempat-tempat yang halal. Ada keuntungan dikongsi secara bersama. Itu secara praktis atau kontrak yang bank simpanan premium dilakukan. Dan memang di-endorse lah oleh bank negara. Okey, maknanya ini akad yang diterima sebagai akad yang ialah di simpanan premium lah. Berkenaan cabutan. Okey, cabutan betul ada hukum itu tak ada masalah. Sebab simpanan ni tuan-tuan dia ada banyak kontrak tau. Kalau simpanan biasa, apa yang tak boleh bagi apa-apa. Sebab kontrak yang digunakan, yang wadiah-wadiah tu, kontrak yang digunakan ialah dia bagi kontrak pinjaman lah. Dulu bagi wadiah, akan report. Maknanya, kalau tuan simpan dalam akaun biasa,
bukan mudharabah macam bank mana premium ni. Itu dia pakai konkret. Kornya mana konkret pinjaman. Betul simpan, betul memberi pinjam kepada bank. Jadi betul tak diberikan dividen. Kalau dia bagi pun dia tak janji awal lah. Dia hanya bagi sebagai tip atau deposit saja. Tapi apalah yang dia 5%. Kerana kalau dia janji awal dia jadi riba. Tapi kalau BSN ini tuan simpan duit untuk dia run. Dia tak prinsip kemungkinan. Bukan apa tu. Cuma untuk that dia tawarkan jabatan betul lah. Dia kata macam tu lah kan. Jabatan mana dia bagi hadiah-hadiah tertentu yang agak besar. Itu tak ada masalah kerana dia tak jadi riba. Kalau tadi dia tak boleh bagi dividen sebab riba. Sebab kita bagi atas pinjaman. Ini kita bagi atas pinjaman. Ini adalah kemungkinan. Dan keuntungan dikongsi bersama. Cuma dia nak tarik orang dia bagi. Dia macam jual beli juga. Beli dah menang. Kita buat program. Kemudian peserta-peserta pun kita buat jabatan. Dah ada belakang atau itu ataupun dia buat sertai dah menang. Jadi pun sama juga. Laku dah menang. Boleh dengan syarat kontrak dia pakai kontrak mudharabah. Dan memang kalau ini dolar lebih negara semua. Dia kata kalau kontrak-kontrak yang bakal pelaporan Islam seperti ini boleh dia tawarkan hadiah-hadiah tertentu. Boleh. Tak ada masalah. Dia kalau melibatkan orang tadi macam jual beli tu, melibatkan orang beli, kemudian tak ada apa-apa, dia panggil apa, dah lagi lah dunia biasa tu. Saya terus tak tahu. Lagi banyak kita opah hadiah, lagi banyak orang nak, boleh kita pun. Dia tak sama jual beli dia tak sama. Dan kita pun tak rugi apa-apa. Dia tak jadi judi, dia tak jadi riba. Jadi ini kolaborasi bukan jual beli. Apalah ini bukan judi macam yang saya kongsi pada awal tadi. Mana boleh kontrak dia okey, hadiah dia bagi semua okey, walaupun masa berjabatan tak ada usaha sendiri. Tak apalah, otoriti dah itu. Jadi tadi boleh simpan lah. Cuma kalau kita simpan banyak-banyak, kalau tak dapat hadiah sejauh itu je lah. Ya lah. Boleh? Terjawab? Macam tak puas hati ke? Cerita di hadiah tu lah. Boleh, hadiah tak tahu. Pasal ini dia tak melibatkan judi riba, tak ada. Dia tu sebut ada banyak lagi jadi kedai kopi ke. Aku dah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung menjadi kita dan saya kapal.